wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, kita bertemu lagi tuan-tuan puan-puan dalam siri Al-Muqaddimah di TV9 Dekat di Hati. Dan kita akan membincangkan satu topik dalam kita nak menjana diri kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah ibadah tahajud, bukan terkejut. Bagaimana kita nak memotivasikan diri kita beribadah, bertahajud kepada Allah. Dan tahajud ini merupakan satu perkara yang penting dalam kita nak mempersiapkan, nak memperkukuhkan diri kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu tuan-tuan, jangan ke mana-mana, sama-sama kita bincangkan konsep dan kepentingan tahajud dalam kehidupan Muslim. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam siri kali ini kita akan bincangkan satu perkara yang berkait dengan kehidupan kita dan juga ibadah yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla, iaitulah ibadah tahajud. Tahajud ini apa tuan-tuan? Tahajud ini satu perkataan bahasa Arab yang bermakna kita bangun pada waktu malam selepas daripada kita tidur, dengan niat, dengan nawaitu kita untuk kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana besarnya ibadah tahajud ini, kebaikannya, fadilatnya, maka kita dapat melihat hikmah bagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun tahajud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maksudnya, dan sebahagian daripada malam itu bangunlah, bertahajudlah wahai Muhammad. Moga-moga Allah akan membangkitkan kamu wahai Muhammad dengan maqam yang mahmud, yakni maqam yang terpuji. Justru Nabi SAW diperintahkan bangun tahajud. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sebenarnya tuan-tuan mengikut sunnah Rasulullah, maka kita juga wajar bangun beribadah, bangun bertahajud, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan puan-puan, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menggambarkan kehebatan ibadah tahajud ini, Rasulullah ditanya, ayyus salati afdal? Salat apakah ya Rasulullah salat yang paling baik, salat yang paling afdal? Sudah tentu salat ini bukan salat fardu ya, lain daripada salat fardu. Sebab salat fardu ini merupakan satu perkara yang kita tak boleh kompromi lagi. Tak boleh kata kalau rajin saya nak sembahyang subuh, kalau rajin nak sembahyang zuhur, tak boleh. Boleh tak boleh, rajin ataupun malas, mesti kita laksanakan sebab ini satu perkara yang fardu. Tetapi yang ditanya oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ialah salat sunat apakah yang paling baik, paling afdal? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagai panduan dan juga pedoman kepada para sahabat dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, as-salatu fi jawfil lail. Salat pada waktu malam, salat pada tengah-tengah malam. Kita bangun beribadah pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Ini salat sunat yang terbaik yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi adakah kita berfikir, kenapakah salat sunat tahajud ini, salat pada waktu malam, tengah-tengah malam ini merupakan ibadah yang terbaik? Kenapa? Kalau kita fikirkan satu perkara yang boleh kita nilai ialah nilai keikhlasan yang kita lakukan itu cukup tinggi. Kalau kita semayang sunat tuan-tuan, semayang sunat di masjid, semayang sunat qabliyah, sunat sebelum zuhur umpamanya. Justru tuan-tuan, puan-puan, pernahkah kita terfikir kenapakah ibadah tahajud ini merupakan ibadah yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita hayati, kalau kita amati, maka di sana terdapat dua perkara penting yang terkandung di dalam ibadah tahajud ini.
Yang pertamanya tuan-tuan ialah nilai keikhlasan ketika mana kita bangun beribadah kepada Allah pada malam hari. Nilai keikhlasan ketika mana kita bertahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bandingkan dengan solat sunat yang lain tuan-tuan, solat sunat waktu siang, solat sunat duha, solat sunat qabliyah sebelum zuhur umpamanya, selepas ba'diyah zuhur, sembahyang sunat asar, maghrib, sunat-sunat ini masyarakat boleh tengok, kaum keluarga kita boleh tengok, jiran tetangga boleh tahu dia ni hanya sembahyang sunat ataupun tidak. Tetapi ibadah tahajud ini susah untuk dilihat, susah untuk diketahui oleh orang lain. Orang dah tidur dah pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 4 pagi orang masih tidur, kita bangun waktu itu. Kenapa? Kerana kita nak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nilai keikhlasan itu lebih tinggi. Bukan maksudnya orang sembahyang sunat duha itu tidak ikhlas, tidak. Dia ikhlas. Tetapi nilai keikhlasan ini, bila mana kita buat ibadah tanpa diketahui oleh orang lain, nilai keikhlasan itu biasanya lebih tinggi berbanding ibadah-ibadah yang dilakukan di hadapan manusia. Ini nilai yang pertama yang Allah Ta'ala nak tengok. Yang keduanya, dalam ibadah tahajud ini, dia ada komponen penting, iaitulah bagaimana kita bersungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kesungguhan ini dizahirkan sehingga kita sanggup meninggalkan tempat tidur kita, kita sanggup pergi ke bilik air dalam keadaan sejuk, basahkan muka kita, mengambil wudu, dalam keadaan mengantuk, diulit lena, tidur yang sedap dan sebagainya, meninggalkan tempat tidur yang empuk, tapi kita bangun menyembah Allah Azza wa Jalla, meletakkan dahi kita menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Inilah dua perkara, keikhlasan yang tinggi dan juga kesungguhan kita beribadah kepada Allah. Oleh kerana itulah kita perlu berazam untuk melaksanakan ibadah tahajud ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa sebentar lagi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri Al-Muqaddimah di TV9 Dekat di Hati. Dan tuan-tuan, puan-puan, kita membincangkan persoalan tahajud ini. Dan apakah yang kita perlu lakukan ketika mana kita bangun untuk bertahajud ini. Sebenarnya banyak ibadah yang baik yang boleh kita lakukan. Kita boleh solat sunat, tahajud lah, solat sunat tahajud. Kita boleh solat sunat taubat. Kita boleh solat sunat istikharah. Kita boleh solat sunat hajat. Dan last sekali kita tutup dengan solat sunat witir, sama ada 1 rakaat atau 3 rakaat ataupun rakaat-rakaat yang dibenarkan dalam syarak. Kita juga boleh beribadah dengan membaca Al-Quranul Karim. Bangun, buka 2-3 layan Al-Quran, kita baca daripada mana-mana surah yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca benda-benda yang mudah daripada Al-Quran. Begitu juga kita boleh berzikir, kita boleh bertasbih subhanallah, kita boleh bertahlil la ilaha illallah, kita boleh bertahmid alhamdulillah, kita boleh bertakbir Allahu Akbar, ataupun kita boleh beristighfar, memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jalla dengan lafaz astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim dan sebagainya. Ada 2 perkara menarik yang saya nak sebutkan sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkara pertama ialah sebahagian daripada kita kadang-kadang dia bangun beribadah, apabila datang anginnya ataupun datang syekh dia ni, semangat dia ni, dia buat ibadat sungguh-sungguh. Dia bangun pukul 1 pagi, tak lena dah, tak tidur dah, kuat sangat beribadah. Besoknya itu kalau pergi kerja tu mengantuk, menguap, wah. Sebab apa? Letih sangat. Tapi sekali itu jadi beribadat. Bila pula nak bertahajud? Mungkin tahun depan pula lah, mungkin 6 bulan pula lah, mungkin. Itulah kali pertama dan itulah kali yang terakhir. Yang pertama dan terakhir dia bertahajud. Kerana apa? Kerana kekuatan dia nak tahajud itu datang tiba-tiba, tetapi impaknya adalah negatif. Kerana banyak perkara-perkara yang tak elok berlaku kepadanya selepas daripada itu. Maka panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita cukup bermakna, cukup baik untuk kita jadikan panduan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdalu? Ya Rasulullah, manakah ibadah yang paling baik? Manakah amalan yang paling baik?
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adwamuhu wa in qalla. Ibadah yang paling baik ialah ibadah yang berkekalan, yang kekal, kita buat sentiasa, konsisten. Wa in qalla, sekalipun amalan tu sikit. Kalau kita tengok kepada ibadah tahajud, kita selalu buat tahajud. Walaupun malam ni dapat 2 rakaat, katakanlah subuh masuk pukul 6, pukul 5.30 kita bangun tahajud. Masuk masa tahajud masih ada tuan-tuan. Dapatlah 2 rakaat. Tapi kita sentiasa buat, tiap-tiap malam buat, ataupun seminggu 7 hari itu dapatlah 5 hari atau 4 hari kita buat tahajud. Amalan yang sedikit ini tetapi berkekalan lebih baik daripada amalan yang banyak tapi buat putus-putus. Sebulan sekali ke, 3 bulan sekali ke, kurang bermakna. Kerana panduan Rasulullah, amalan yang berkekalan tapi sikit, itulah yang lebih baik. Ini selaras dengan kata-kata hikmah yang berbunyi, al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Yang bermaksud kita istiqamah, kita konsisten, kita sentiasa istiqamah dalam nak melakukan ibadah ni, konsisten, ia lebih baik daripada 1000 kekeramatan, 1000 karamah, 1000 keramat yang Allah kurniakan kepada kita ataupun yang berlaku kepada seseorang. Yang paling penting ialah kita mendapat karamah istiqamah, kemuliaan istiqamah, konsisten dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara kedua tuan-tuan yang menarik untuk saya sebutkan pada siri kali ini ialah bagaimana sikap masyarakat kita, gelagat masyarakat kita dalam mereka beribadah ini, beribadah tahajud ini, iaitulah ada yang tahajud tetapi sekarang ini sudah meninggalkan amalan tahajud. Sekarang tak tahajud, dulu rajin tahajud. Mungkin sekarang sibuk, mungkin sekarang busy, mungkin sekarang rasa malas dan sebagainya, rasa ibadah dah makin banyak dan sebagainya. Apa yang akan berlaku kepada orang sebegini? Apakah panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam kes begini pun sebenarnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ke mana-mana, kita tunggu jawapannya sebentar lagi. Alhamdulillah, kita bertemu lagi tuan-tuan dan kita membincangkan tentang masalah tahajud. Sebentar tadi saya mengajukan satu persoalan. Sikap masyarakat kita yang dulunya rajin bertahajud tapi sekarang malas bertahajud. Apakah panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini? Tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton, dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, berpesan kepada seorang sahabatnya. Rasulullah menyatakan, la takum mithla fulanin kana yaqumul lail thumma taraka qiyamal lail. Rawahul Bukhari. Janganlah kamu wahai sahabatku menjadi macam fulan bin fulan. Jangan jadi macam kawan tu. Apa yang kawan tu buat? Dulu ni dia tu rajin bangun bertahajud, qiyamul lail, tetapi sekarang ini dia sudah meninggalkan qiyamul lail. Itu panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semak diri kita, tengok diri kita. Adakah dulu kita rajin tahajud? Kalau rajin, macam mana sekarang? Kalau sekarang tidak rajin tahajud, kita takut termasuk dalam peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dalam kita nak bertahajud ini, kita kena ada beberapa panduan sebagai motivasi diri kita untuk bertahajud. Ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, kita akan rasa malas untuk bangun. Kenapa kita rasa malas? Banyak sebab kita rasa malas. Mungkin kerana kita letih. Tetapi salah satu faktor kemalasan kita ini ialah kerana syaitan ikat kita dengan 3 ikatan. Bila kita tidur, syaitan ikat kita dengan 3 ikatan. Sebab itu kita nak bangun tu rasa malas. Macam mana kita nak lepaskan diri kita daripada ikatan syaitan ini, ikatan ma'nawi ini? Maka Rasulullah memberikan panduan bila kita bangun saja, terjaga, terkejut daripada tidur. Belum lagi tahajud, tapi terkejut, kita kena sebut zikrullah. Sebutlah doa bangun tidur. Ataupun sebutlah Alhamdulillah. Ataupun paling kurang sebut Allah, nama Allah. Zikir kepada Allah. Allah. Bila kita sebut Allah, zikir kepada Allah, ikatan yang pertama putus. Ikatan yang kedua akan putus apabila kita bangun, kita menyucikan diri kita.
Contohnya kita mengambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, kemudian basuh kaki dan sebagainya, ambil wuduk. Ikatan yang kedua akan putus. Kita akan rasa segar sikit, tapi belum segar sepenuhnya. Dan ikatan yang ketiga akan putus apabila kita melakukan solat sunat 2 rakaat. Tiga-tiga ikatan akan putus. Jadi kita nak putuskan ikatan syaitan ini cepat-cepat. Panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini. Bila seseorang kamu itu bangun daripada waktu malam, sembahyang tahajud, mulakanlah salatnya itu dengan 2 rakaat yang ringan. Simple tu. Sembahyang sunat yang ringkas. Kita nak putuskan tali yang ketiga. Bila putus tali ketiga, kita rasa segar, kita rasa bugar, kita rasa rajin. Dan mudah dah untuk kita melakukan amalan tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini panduan motivasi yang pertama. Motivasi yang keduanya ialah kita perlu ada kerjasama di antara kaum keluarga kita. Misalnya di antara suami dengan isteri. Suami bangun, gerakkan isteri. Isteri bangun, gerakkan suami. Karena Rasulullah menyatakan, rahimallahu mra'an. Moga-moga Allah merahmati seorang suami. Yang suami ini bangun pada waktu malam dan melakukan salat. Kemudian suami ini pula menggerakkan istrinya. Bangun, yang bangun, kita sembahyang tahajud sama-sama malam ni. Masya Allah, alangkah baiknya, alangkah hebatnya kalau kita boleh melakukan amalan ini. Fa'in abad, kata Rasulullah, kalau isteri itu enggan bangun, apa suami perlu buat? Nahdaha fi wajhihal ma'. Hendaklah si suami itu menyimbahkan air ke muka istrinya. Betulkah menyimbahkan air? Nanti dulu, bukan menyimbahkan air, bukan menyemburkan air. Rasulullah menggunakan perkataan nadhaha, tuan-tuan. Nadhaha ini maknanya merenjis. Ambil air sikit, renjiskan ke muka isteri itu. Bukan simbah ya. Bukan ambil air satu badi simbah, tidak, tapi renjiskan ya, renjiskan. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap isteri. Moga-moga Allah merahmati seorang wanita yang mana wanita ini bangun pada waktu malam, sembahyang, wa aiqazat zawjaha, dan dia juga menggerakkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma'a. Jika si suami itu enggan, malas nak bangun sembahyang, tahajud dan sebagainya, si isteri tadi ni mengambil air lalu direnjiskan ke muka suaminya. Tetapi hati-hati, kalau nak buat benda macam ni, kita kena hati-hati, takut berlaku perang dunia ketiga pula ya. Tapi ini antara panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, perempuan, moga-moga kita dirahmati Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali, kalau kita nak bangun tahajud ini, motivasinya kita kena ada keazaman daripada awal untuk bangun. Dan apabila kita ada keazaman, ada niat untuk bangun tahajud, insya-Allah akan dipermudahkan. Dan kalau tidak bangun tahajud sekalipun, pahala kita bangun tahajud itu tetap telah ditulis kerana niat kita ini. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i, bahawa sesiapa yang datang ke tempat tidurnya lalu dia berniat untuk bangun bertahajud, tetapi dia terlelap tidur hingga terlepas bangun tahajud, maka Allah akan menulis, Allah akan mengurniakan baginya pahala niat tahajud itu. Dan tidurnya itu merupakan sedekah daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu tuan-tuan, sama-samalah kita memahami ibadah tahajud, sama-samalah kita memotivasikan diri kita untuk bertahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dengan niat, yang keduanya dengan sama-sama bekerjasama dalam keluarga kita, dan yang ketiganya kita beribadah yang berkekalan walaupun sedikit. Dengan ini kita akan mendapat keredaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Moga-moga kita dapat manfaat yang baik. Selamat beribadah, selamat bertahajud. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.